Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi man nasarahu wa tabi'a walahu ila yaumiddin. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ابتغاء مرضات الله وقربه وثواب مغفرة ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita akan sambung bacaan muka surat 207, muka yang terakhir daripada surah At-Taubah, ataupun daripada nombor ayat 1, 2, 3 surah At-Taubah. Surah Taubah ayat 1, 2, 3, muka surat 207. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا رجسا إلى رجسهم
وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه من نصره واتبع والاه إلى يوم الدين أما بعد. Kita di penghujung surah At-Taubah, di mana kita tahu dalam surah Taubah ni hampir keseluruhannya ataupun kebanyakan ayatnya menceritakan keadaan perang, merangkumi beberapa peperangan, lebih khusus tertumpu kepada perang Tabuk, perjalanan daripada permulaan bertolak Madinah sehinggalah pulang ke Madinah, peristiwa yang berlaku, dan juga peperangan Hunain juga disentuh. Maka itulah kesimpulan yang dibuat oleh para ulama kenapa surah Taubah tak ada permulaannya ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kerana Bismillah dengan nama Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Penyayang Pengasih, mungkin tak enak, tak sesuai nak letak pada awal surah yang cerita tentang perang. Kerana dalam perang tak ada pengasihnya, tak ada penyayangnya. Tapi para ulama berbincang tentang apa hukum kalau orang tu baca juga Bismillah di awal surah Bara'ah ataupun Taubah ni. Sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh yang sangat-sangat ditegah, walaupun tak peringkat haram. Jadi
Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh sahaja. Itu kalau bismillah di awal surah. Adapun bismillah di pertengahan surah tak menjadi larangan. Macam tadi kita nak baca di awal bacaan kita hari ni, ayat 1 2 3 tu kita baca bismillah, auzubillah, bismillah. Tak jadi larangan, tak ada masalah. Boleh. Tapi jangan baca di awal surah. Kerana kita kena turut apa yang disusun dalam Al-Quran. Tak ada bismillah, kita pun tak baca bismillah. Habis tu bismillah di pertengahan-pertengahan tu, bismillah kerana nak mula sesuatu. Seperti kita nak mula minum, bismillahirrahmanirrahim. Nak mula langkah, start masuk kereta, masuk rumah, masuk masjid, mungkin baca bismillah. Nak mula apa pun, kata Nabi SAW, kullu amrin dhi balin, semua perkara yang ada sesuatu yang penting, la yubda'u bi bismillah, kalau tak mula dengan bismillah, nak buat sesuatu tu tak mula bismillah, fahuwa aqta fahuwa ajzam. Maksudnya dia akan terputus daripada Allah Ta'ala. Apa dia putus? Putus berkatnya, rahmatnya daripada Allah. Jadi atas dasar kita nak mula baca ayat Quran, kita baca bismillahirrahmanirrahim, tapi jangan di awal surah, kerana ada larangan. Ala kulli hal, dimulakan dengan ayat ya alladzina amanu, wahai orang beriman. Kita dah sebut tentang setiap ayat ya alladzina amanu, kata Abdullah bin Abbas, seolah Allah ni panggil kita, datang kejap, macam itu kan. Kita pun kena intibah atau memberi perhatian apa yang Allah nak sampaikan. Mesti ada benda nak kaitkan dengan kita ni, sebab kita orang beriman. Allah panggil wahai orang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar, wahai orang beriman, perangilah orang-orang kafir musyrik yang berdekatan denganmu, dan biarlah mereka merasai sikap kekerasan, wal yajidu fikum ghilzah. Itu dia nak sebutnya bahawa surah Taubah cerita tentang perang keras, tegas, tak sesuai nak letak bismillah. Biarlah mereka mendapati pada kamu ni ada kekerasan dalam perang. Sikap para sahabat Nabi macam tu. Bila berdepan dengan musuh, mereka lah orang yang paling garang sekali, paling kasar sekali. Tak ada pengecut langsung, tak ada sifat takut. Tapi bila depan dengan orang beriman, mereka lah seolah orang yang paling takut. Mereka berdepan dengan orang beriman, mereka lemah lembut, macam penakut sungguh, kan? Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, ketahuilah kamu bahawa sungguhnya Allah sentiasa bersama-sama dengan orang yang bertakwa, orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat surah Al-Fathi, akhir surah Al-Fathi, sikap para sahabat dan orang beriman. Apa akhir surah Al-Fathi? Sikap mereka ni bila berdepan dengan orang kafir dalam perang. Ni cerita dalam perang, mereka tak ada hubungan dah keluarga, sehingga ada sahabat yang sanggup bunuh ayah dia sendiri, yang ayahnya tak belum Islam lah, berpihak di rombongan kumpulan musuh. Maka bila diketengahkan pada Rasulullah, dia ni bunuh bapak dia. Rasulullah puji dia kerana bapaknya musuh Islam, musuh Rasulullah, musuh Allah Ta'ala. Tapi bila di luar situasi perang, mereka tetap melayan seperti mana Allah perintah kepada Abu Sa'id Al-Khudri supaya berbakti kepada maknya yang tak Islam. Mak tak Islam, tapi bukan dalam perang. Mak dia tak datang perang lah, tapi dia kena berbaik. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummu wahnan ala wahnin fisaluhu fi amaini an yashkur, ayat berkaitan dengan perintah supaya berbakti kepada mak ayah. Anishkurli dalam surah Luqman juga, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, bersyukurlah pada aku, kata Allah, dan kepada kedua ayah bapa kamu. Dan apa tu Allah sebut dalam surah Luqman lagi, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaulah ibu bapa kamu menyuruh untuk keluar dari Islam ataupun bertentangan dengan ajaran Islam,
fala tuti'huma, jangan taat, jangan ikut, jangan patuh, tapi kamu kena berbakti, kena buat baik, kena muliakan kedua bapa kamu dalam kehidupan kamu dengan cara yang baik. Jadi situasi berbeza. Dalam perang tak ada adik-beradik, abang adik, anak dengan bapa tetap berperang. Biar tunjuk garangnya. Dan dalam perang juga ada beberapa perkara yang dihalalkan, walaupun di luarnya diharamkan. Antaranya adalah boleh menipu helah, buat penipuan dalam perang. Itu strategi. Nabi sering buat helah-helah, antaranya dalam perang Fathu Makkah, dalam perang Uhud. Bila perang Uhud selesai perang siangnya, bila sahabat dengan Nabi dah balik dulu ke Mekah, pada malamnya Nabi ajak datang lagi ke Uhud dalam keadaan mereka dah cedera, letih, siang tadi lawan perang kan, ada yang luka-luka. Nabi ajak keluar lagi, tapi malam tersebut keluar dan Nabi suruh pasang unggun api banyak, seolah seorang pasang mungkin 5 unggun, 6 unggun api, bagi jarak jauh. Jadi bila dulu ni tak ada lah teropong malam tu, hanya tengok nampak unggun api. Kakelit kira-kira, unggun api daripada ujung sampai ujung banyaknya, nampak macam ramai orang. Maka itu helah Nabi nak menakutkan musuh. Itu antaranya kena tunjuk situasi perang tu berbeza dengan sikap kita di luar peperangan. Sikap kasar ke atas mereka, alaihim dalam tafsir Ibn Kathir, qitalikum lahum, berperang kamu terhadap mereka dengan penuh ketegasan, kekasaran. Fa innal mu'minal kamil huwa alladhi yakunu rafiqan li akhihi al-mu'min, kerana orang mukmin yang sebenar, sama-sama mukmin, dia akan jadi lemah lembut, bertolong tolak ansur, ghalidhan ala aduhil kafir, dan dia akan jadi keras, kasar bila berdepan dengan musuh mereka yang kafir. Musuh dalam medan perang. Seperti mana diceritakan, datangkan pada ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad itu adalah pesuruh Allah, dan orang yang bersama dengannya akan bertindak keras, kasar terhadap orang kafir, dan ruhama, saling sayang menyayangi sesama orang mukmin. Kan? Tapi kebanyakan orang mutaakhir terbalik pula. Dia orang kafir bukan main lemah lembut, kan? Tapi orang Islam tak bagi muka langsung, tak bagi peluang langsung, kan? Bertindak kasar, keras dan sebagainya. Terbalik. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Dan bila diturunkan sesuatu surah daripada Al-Quran, maka di antara mereka yang munafik. Orang munafik kata apa? Ada yang bertanya secara mengejek, buat tanya tu, tanya nak mengejek, nak perli, nak malukan, nak rendahkan, nak faminhum may yaqul ayyukum zadatu hadhihi iman. Kamu ada tertambah iman apa tak dengan Quran? Bukan tanya nak tahu, tapi tanya nak mengejek. Tanya mungkin sesama mereka orang munafik, kerana orang munafik juga mereka hadir dalam Masjid Nabawi, majlis Nabi. Bila turun ayat Quran, mereka duduk belakang. Tanya, kau ada kesan apa? Kan? Duk perli-perli ayat Quran yang baru diturunkan. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang beriman, apa sikap kalau dengar Quran? Fazadatum imanan, akan semakin tambah iman mereka. Iman, keyakinan mereka kepada rukun-rukun iman dan juga kepada ajaran Islam. Fazadatum iman, tertambah iman. Wa hum yastabshirun, sedangkan mereka gembira bila dengar ayat baru turun. Salah seorang sahabiyah wanita dipanggil sebagai Ummu Aiman. Ummu Aiman radhiyallahu anha, bila Nabi wafat, dia ni orang yang sering diziarahi oleh Nabi waktu Nabi ada lagi. Nabi sering ziarah dia, manja-manja, suruh dia masak makan, nak makan makanan dia, seringlah datang. Jadi bila Nabi wafat,
Maka Abu Bakar pergi tanya Aisyah, wahai Aisyah, apa kebiasaan Nabi buat dan siapa yang biasa Nabi pergi ziarah? Masa Nabi ada tu, apa yang sering sangatlah dia buat? Aisyah kata antaranya dia sering buat makan hadiah pada orang, dan sering dia pergi ziarah pada beberapa orang tertentu, antaranya Ummu Aiman. Maka Sayyidina Abu Bakar ajak Sayyidina Umar, jom kita pergi ziarah. Sebab Nabi selalu buat benda tu, kami pun nak buat juga, nak teruskan. Maka pergi-pergi jumpa Abu Bakar Umar je, terus Ummu Aiman menangis. Bila Abu Bakar Umar tanya kenapa menangis, adakah kerana masih teringat Nabi, sedih kerana Nabi wafat, sehingga Abu Bakar Umar pun turut menangis kerana Ummu Aiman menangis. Lepas tu memang kata bukan, aku redha dengan takdir Allah tetapkan Allah nak ambil Rasulullah, tapi yang aku sedih sebab setiap kali Nabi datang rumah aku, mesti Nabi akan baca, wahai Ummu Aiman, ini ayat baru turun tadi, ini Quran, ayat ni baru turun tadi, baru turun. Sering Nabi bawa wahyu baru, tapi bila dah Nabi tak ada, wahyu baru pun tak ada dah, kan? Jadi mereka sering nak tanya apa wahyu baru, sehingga dalam surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma, si lelaki buta itu datang pada Nabi dalam keadaan buta tu, dengar suara Nabi, dia datang dekat dengan sebelah Nabi, sehingga dia macam kita kuit tangan kan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah tengah ceramah kat orang kafir ni, pembesar Quraisy, dia datang tarik macam kuit tangan Nabi, apa tu mungkin kaih-kaih panggil Nabi. Nabi pun terus beri konsentrik, sehingga Allah tegur, abasa wa tawalla, dia dah bermasam muka, seolah Allah tegur. Rasulullah tak bagi perhatian pada dia, kerana dia ni orang yang minat sangat, nak sangat pada Quran. Kalau dia minta, bagi tahu apa yang dia nak. Tinggal sekejap orang ni, sebab pembesar Quraisy ni mereka dengar sambil lewa je, bukan nak dengar sangat, bukan nak terima sangat. Yang ni nak sungguh. Itu iman. Kita ni dalam situasi sekarang, sekurang-kurangnya kita dengar sifat-sifat yang baik, kita berazam nak buat. Sifat yang tak baik, contoh orang munafik lah apa segalanya, azam untuk minta jauh, na'udzubillah min dzalik, cintera neraka dan sebagainya. Sekurangnya itulah tertambahnya iman kita. Kerana kita tahu cerita neraka-neraka, memang kita takut, na'udzubillah, ya Allah, aku minta jauh. Tertambah jugalah sikit sebanyak iman kita bila kita dengar. Jangan tak ada apa-apa perasaan, tak ada azam untuk menambah ilmu, amal daripada apa yang kita dengar maklumat ni. Okey, jadi adapun orang beriman, mereka kata kami tertambah dan kami gembira dengar Al-Quran. Jadi kalau orang yang sentiasa minat, nak baca, ada kelas Quran, nak tadarus Al-Quran, nak mengaji Quran, nak, kan, memang itu tanda iman tu semakin naik, kerana dia minat pada ayat Al-Quran. Wa ammal ladzina fi qulubihim, Allah ulang sekali, orang munafik ni yang ada hati penyakit dalam hati dia, fazadathum rijsan ila rijsihim, bila dengar Quran mereka tambah lagi sakit, kan, tambah lagi alah mengarut semua Quran, kan, tambah lagi benci pada Al-Quran. Jadi tuan-tuan para hadirin sekalian, Quran ni akan bertindak dengan dua cara kepada manusia yang berdepan dengan dia. Quran akan jadi pembawa iman, penambah dan penguat iman kepada orang yang nak percaya Quran, nak cari Al-Quran dan beriman pada Allah. Jadi bila dengar Quran, kita pun tertambah-tambah. Dan Al-Quran akan menjadi akan menjadi benda yang menyesatkan orang. Quran boleh menyesatkan orang? Ya. Bila orang tu memang awal-awal lah aku benci pada Quran, tak suka Islam, tak suka ajaran Quran, buat apa asyik mengaji, dengar syurga neraka, pahala dosa, itulah ustaz nak ceramah pun, kan. Kalau dah ada dalam mental dia, dalam fikiran dia blok macam tu, maka Quran ni semakin jauh daripada dia. Quran akan jadi pendakwa dia di akhirat nanti, akan jadi pendakwa dia di akhirat nanti, sehingga Quran takkan biarkan. Kalau lagi dia tak kena azab, Quran akan berhujah, ya Allah, dia tak kena azab, ya Allah, dia hina aku, dia benci pada aku di dunia lalu, dia tak kena azab, kan. Kalau Allah
tangguh azab dia, mesti Quran akan berdepan dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, dia menghina aku dulu, menjatuhkan maruah Al-Quran dan sebagainya. Dia berhujah pada Allah Ta'ala. Fazadatum rijan ila risi, mereka tertambah kekotoran kekufuran mereka kepada kekotoran kekufuran lagi yang ada pada mereka, dan mereka mati wahum kafirun, dalam keadaan mereka kafir. Jadi orang munafik dia berlakon Islam, kita tahu rupa luarnya macam Islam lah, datang semayang pun semayang juga. Tapi ada sifat-sifat nifak. Sifat nifak kita boleh nampak tanda-tanda, tapi kita tak boleh confirm dia ni memang munafik ni. Jangan, bahaya, takut silap. Kerana cop munafik, nifak, munafik, kafir, tuduhan kafir, semua tu perkataan yang bahaya, boleh balik pada orang yang bercakap kalau tak kena pada orangnya. Maka kita mungkin nampak dia ni ada tanda-tanda, tapi tak tahulah, serah pada Allah. Bila dia mati pun kita tak kata dia ni aku nampak munafik, aku tak nak semayang. Tak boleh. Walaupun kita nampak dia maksiat dosa, buat maksiat, buat dosa, buat macam-macam, tugas kita semayang, kita semayang. Allah terima tak terima tu pulang pada dia, tu hak Allah Ta'ala. Seperti mana Nabi tak mau semayang, Nabi pun tak nak semayang kepada jenazah munafik. Nabi, Allah bongkarkan dia ni memang munafik, Nabi tahu, kita mana nak tahu kan. Dan yang kedua, Nabi tak semayang, tak mau semayang jenazah orang yang berhutang. Walaupun Nabi tak larang kita semayang, satu ketika Nabi datang jenazah tu, Nabi kata dia ada hutang. Sahabat kata dia ada hutang ya Rasulullah. Dia ada harta tak masa dia hidup? Ada tinggal tak apa-apa harta yang jadi boleh bayar hutang? Memang tak ada apa ya Rasulullah, dia miskin sampai tak ada harta nak bayar. Maka Nabi semayangkan jenazah itu. Bila Nabi tanya pula orang lain, jenazah lain, ini ada hutang? Ada ya Rasulullah. Dia ada harta tinggal? Adalah sikit, mungkin dalam beberapa dirham. Nabi kata aku tak nak semayang, kamu nak semayang, semayanglah. Jadi Nabi tak larang kita semayang, cuma Nabi tak nak tolong orang macam ni, sebab seolah dia menipu orang lain. Kenapa? Waktu ada dia berhutang lu, ada duit tapi tak nak bayar. Maka tadi sehingga Miqdad bin Aswad bangun, ya Rasulullah, hutang dia aku tanggung. Maksudnya jadi hutang aku, pindah milik kan? Jadi pindah milik, dia kira langsai lah. Barulah Nabi jadi imam semayang. Tapi besoknya Nabi jumpa Miqdad, Nabi tanya, macam mana hutang kawan tu, kau dah bayar? Belum ya Rasulullah. Hari kedua tanya, ya Rasulullah, wahai Miqdad, kamu dah bayar hutang tu? Belum ya Rasulullah. Hari ketiga tanya, kau dah bayar hutang? Belum. Sampai Miqdad, sahabat Nabi ni rasa malu aku ni jumpa Nabi, sehingga dia terpaksa cari-cari juga, langsai cepat-cepat. Selesai Nabi tanya, dah selesai ya Rasulullah kan? Barulah lepas tanggungjawab hutang tersebut. Jadi hutang ni tuan-tuan, sebenarnya dia adalah warisan juga. Kita ingat harta waris ni emas perak, tanah, rumah, kereta, harta-harta tu je. Tak, hutang pun kena diwaris. Jadi pewaris apa ni, kena jadi harta warisan juga. Pewaris tu kena tanggungjawab. Si anak ni, kadang-kadang yang ni kita tak nak ni, tak ada, kita buat tak tahu, buat padam, buat tak kenal, buat tak tahu je kan? Sedangkan Nabi setiap kali ada jenazah, Nabi tanya hutang dulu. Kata para ulama, Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Nisa, min ba'di wasiyatin yusi biha, setelah bahagi harta pusaka tu, setelah selesai dulu wasiat dan hutang. Dalam Quran banyak kali Allah ulang, setelah selesai wasiat hutang, wasiat hutang. Di antara wasiat dan hutang pula, para ulama duk bahas nak dahulukan mana ni, wasiat dengan hutang. Katalah harta dia tak banyak, wasiat pun nak guna duit tu, hutang pun nak guna duit tu, nak mana dulu? Para ulama kata hutang dulu. Nabi sering selesaikan hutang, wasiat tangguh kat bawah. Jadi pentingnya, sehingga Nabi kata kalau orang yang ada hutang tak nak bayar, walaupun dia mati syahid, rohnya akan tergantung, amalannya tergantung. Walaupun dia hidup balik, mati syahid yang kedua, hidup balik syahid yang ketiga, hidup balik syahid yang keempat, hutang tetap hutang, kena bayar, tak langsai-langsai. Sehinggalah orang yang pemberi hutang tu halalkan, baru selesai. Kalau tak, akan dibawa di mahkamah Allah Ta'ala nanti, walaupun dia mati syahid, insya-Allah. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin, dan patutkah mereka berdegil jika mahu memperhatikan
bahawa mereka dicuba dengan berbagai-bagai bencana pada tiap-tiap tahun, sekali atau dua kali, kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mereka mahu beringat insaf, tak mau berinsaf. Sebab dia orang munafik ni dah kena macam-macam, masih dengan sifat munafik mereka. Tahun yang kedua dah kena bencana pada perang Badar, mereka juga terlibat. Setelah perang, balik daripada perang Badar, Nabi serang satu perkampungan Yahudi, kerana mereka ni dikira pembelot orang Madinah, perjanjian Madinah. Sepatutnya piagam Madinah, perjanjian Madinah, kalau kita rukun negara lah, dalam rukun negara ni antaranya orang Madinah mesti kena tolong orang Madinah walaupun berlainan agama. Yahudi ke Islam, Islam kena tolong orang Yahudi, Yahudi kena tolong orang Islam, sebab satu negara, satu Madinah. Tapi dapat berita bahawa mereka ni salurkan senjata maklumat Islam kepada musuh orang Yahudi ni. Maka pergi, rupanya di situ terbongkarlah beberapa orang munafik yang juga membantu orang Yahudi. Dah terbongkar, nampak kawan ni munafik dia. Dia rasa malu, dia orang rasa malu, rasa bersalah, malu, bertaubat, datang pada Nabi, bertaubat, minta maaf, minta ampun, tak nak buat lagi dah. Kan? Ini Allah kata mereka dah kena ujian pertama, ujian yang kedua, ujian berkali-kali, tapi tetap dengan sifat munafik itu. Sampai tahun perang Tabuk, tahun apa? 7 Hijrah ke 6 Hijrah. Kan? Masih dengan sifat munafik mereka, tarik diri, tak nak pergi perang, buat alasan itu ini, alasan palsu. Kan? Jadi orang mukmin tidak. Kalau tergagal, tersilap langkah pertama, sehingga Nabi kata orang mukmin tak sepatutnya orang mukmin tu dipatuk oleh ular 2 kali pada tempat yang sama. Maksudnya tak sepatutnya orang mukmin buat kesilapan yang sama 2 kali. Tak sepatutnya. Patut orang mukmin ni silap tu sekali je lah. Kali kedua dia beringat dah, aku tak nak buat silap lagi yang ni. Benda yang samalah, kesilapan yang sama. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'din, apabila turun satu surah ayat Quran mendedahkan kejahatan mereka orang munafik, maka setengah mereka memandang pada setengah yang lain sambil berkata, adakah siapa nampak kamu kalau kita undur dari sini? Bila ayat Quran turun cerita munafik-munafik, kena kat dia orang. Alamak, ni macam kena kat kita ni. Semua buat isyarat dengan mata, jom kan, ajak bangkit, bangun, keluar. Ni sifat cara orang munafik. Jom belah lah kan. Mereka kata jom belah, tak boleh tunggu lah. Mereka pun tengok tak ada orang nampak, okey, keluar. Ni kita pun jangan buat perangai macam tu tuan kan. Kena pun, alamak, ayat ni macam kena kat aku je ni, kita pun cabut keluar. Janganlah. Biar saya sendiri yang baca, yang cerita kat orang ni, kadang-kadang kena kat kita sendiri. Tak apalah, ilmu kan. Kadang-kadang kita pun nak juga ilmu tu, teguran bagi diri kita sendiri. Kan? Nadhara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma ansarafu, mereka lari, sarafallah, bila mereka lari, Allah juga berpaling dari hati mereka. Maksud Allah paling, Allah tak peduli biar dia sesat, biar dia munafik lagi besar, lagi tambah lagi lihat, biar dia jauh dari agama, biar dia mati dalam keadaan kufur, biar Allah tak nak tolong, tak nak bagi hidayah, tak nak bagi taufik lagi dah. Bi annahum qaumun la yafqahun, sedangkan mereka adalah golongan yang tak mau mengerti, tak mau ambil tahu. Kalau Quran tu selari dengan apa yang dia buat, seronok dia dengar. Ni macam saya lah ni, kan. Pak Quran tu macam ketuk kepala dia sikit, tak ni apa ni ustaz ni, kan, nak mengutuk orang dah. Dia terasa padahal ayat tu bukan tegur untuk dia, untuk semua. Kalau dia dah makan cili, dia rasalah pedasnya, kan. Ala kulli hal, begitulah sikap pengajian kita sepatutnya. Dah azan dah? Azan? Belum? Okey. Seterusnya Allah Taala sebut, kita tengok pada ayat sebelumnya, laqad ja'akum rasulun. Dalam kisah ni, sebenarnya turun ayat ni ada berapa kisah para orang munafik ni. Mereka sering datang depan Nabi, maksud datang dalam majlis Nabi, tapi mereka duduk di belakang-belakang, ujung-ujung. Kalau dulu zaman Nabi penuh ni, kan, duduk apa-apa dekat-dekat. Jadi ramai yang munafik ni duduk belakang-belakang. Bila turun Quran, Nabi baca, dia pun buat bising. Bising belakang disebut ni.
Jadi sehingga Allah bongkarkan cerita tentang kejahatan mereka, kan? Jadi di awal tadi, hal yarakum min ahadin thumma sarafu, ada orang tengok kita tak? Ataupun hal apa ni, apa ayat tadi, engkau tambah iman tak dengan Quran ni? Ada apa tak? Jadi duk cakap, duk sembang, nak bagi bising. Tujuan mereka nak ganggu orang beriman supaya jangan dengar Nabi Nuh, kan? Jangan dengar Nabi. Bila keluar nanti dia pengaruh. Bukan ayat maksudnya itu, maksudnya macam ni, kan? Jadi turun ayat ni membongkarkan kisah mereka, sehinggalah mereka ni rasa nak lari daripada majlis Nabi tadi. Apa yang disebut tadi ni, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Rasul daripada diri kamu, maksud diri kamu daripada golongan manusia itu sendiri. Sebagian riwayat mengatakan daripada orang Arab. Kamu orang Arab, Rasul ni orang Arab, ya. Dan dia manusia. Kenapa Allah Ta'ala sebut min anfusikum? Kerana ada permintaan-permintaan yang dusta, permintaan yang tak betul daripada orang kufar Quraisy. Dia kata, Muhammad, kalau kau dakwa kau Rasul, engkau datangkan malaikat supaya malaikat ni tonjolkan diri dia, mengaku engkau ni Rasul, baru kami percaya. Azan, silakan.
Sayyidina Muhammad innaka la tughlibul mi'ad. Sambung sikit tuan-tuan. Dalam ayat tadi Allah kongsikan nama Nabi Muhammad SAW dengan namanya. Antaranya adalah Azizun. Aziz, Allah Al-Aziz, yang sangat mulia. Begitu juga disebut di sini Azizun alaihi ma anitum, sangat mulia, sangat prihatin, sangat mudah memberi bantuan pertolongan. Nabi sangat prihatin kepada kesusahan umatnya, kesusahan umat. Sebab tu banyak perkara-perkara yang Nabi tak nak, amalan sunat yang Nabi tak nak jadikan dia sebagai wajib. Biar Nabi je wajib, antaranya sembahyang tengah malam bagi Nabi adalah fardu, witir, duha fardu. Tapi untuk umat Nabi tak nak bagi jadi fardu juga, biar fardu tu 5 tu je. Sembahyang tarawih, sehingga Nabi datang sembahyang berjemaah hanya 3 malam saja, kerana Nabi tak nak buat setiap malam, bimbang-bimbang ia akan difardukan oleh Allah, kerana benda yang Nabi sering buat mungkin jadi fardu. Jadi kerana apa? Kerana bukan kerana Nabi tak nak ataupun letih, tidak, tapi kerana kesian pada kita. Azizun alaihi ma'anitu, Nabi sangat prihatin dengan kita, tahu benda ni beban, sehingga Nabi sanggup minta kurang sembahyang daripada 50 jadi 5 waktu. Ulang, potong 5, potong 5, potong 5, berapa kali tuan? 45 kali ulang mai. Kali 50 kali. Kalau nak ikut kita ni, kalau nak minta kurang tak sanggup dah. Nak minta sampai merayu-rayu 50 kali pi ulang mai, tak sanggup kan? Berapa kali dia ulang-ulang mai, tak sanggup kita nak minta raya. Nabi sanggup kerana tahu umatnya beban, sanggup. Tu sikap, sifat. Dalam ayat ni disebut tentang sifat-sifat Nabi. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'min. Harisun alaikum, harisun asal makna haris, maknanya sangat tamak. Sangat tamak, kan sifat tamak tak baik untuk kita. Tak, tamak apa yang tak baik tu? Ada tamak yang baik. Tamak pahala baik, tamak hidayah. Nabi sini harisun alaikum, sangat tamak hidayah untuk kamu semua. Nak bagi seboleh-boleh, tak ada seorang pun yang akan masuk neraka, tak ada seorang pun yang kena azab, biar semua ke syurga seboleh-bolehnya. Keinginan Nabi sampai tahap demikian. Harisun alaikum, tamak Nabi, nak seboleh-bolehnya. Sebab tu Nabi suruh sampaikan, ceritalah Islam ni kat orang, walaupun satu ayat kamu sampaikan. Balighu anni walau ayat. Sehingga Nabi bila ada Yahudi bagi tahu Yahudi itu dah meninggal, Yahudi dah meninggal, Nabi sedih. Sebab apa sedih? Sebab Nabi rasa macam bersalah kerana tak berjaya nak selamatkan dia daripada neraka, kan? Sehingga ada budak Yahudi yang sering datang main dengan budak-budak orang Islam. Nabi pun selalu duk bergaul-gaul dengan budak-budak ni, main sekali dengan dia. Jadi bila dapat berita budak tu sakit, budak umur mungkin tak sampai 10 tahun, budak tu sakit, Nabi pergi, mana rumah dia? Sini. Minta izin dengan ayah dia Yahudi ni, Nabi nak masuk tengok budak sakit ni. Ayah dia pun izinkan masuk. Nabi duduk sebelah kanan, ayah dia sebelah kiri dia. Budak tu terbaring. Maka Nabi tu kata, wahai budak, ya ghulam, qul la ilaha illallah, kata la ilallah, kamu akan berjaya. Ucap la ilaha illallah. Budak tu paling ke muka Nabi, Nabi suruh ucap la ilaha illallah. Dia pun tengok muka ayah dia, kan? Tengok muka ayah, nak suruh ke nak marah? Ayah dia pun diam, tak kata apa. Nabi panggil dia budak. Budak tu paling lagi pada Nabi, cakap la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Dia paling tengok ayah dia, diam, tak kata apa pun, kan? Dia tak berani nak ni lah, takut kena marah dengan ayah. Pergi pada ni, Nabi panggil lagi kali ketiga, ucap la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Paling ke ayah, tengok muka ayah dia, last kali ayah dia kata apa? Ati' Abul Qasim. Ikutlah Abu Qasim tu. Panggilan salah tu daripada nama Nabi, Abul Qasim. Ikut Abu Qasim tu, barulah budak tu dikatakan syahadah dan matilah Islam. Macam tu budak pun Nabi usaha nak bagi dia selamat, kan?
Dah hujung-hujung ayat itu pun berusaha nak bagi sangat. Ni sifat Nabi, harisun alaikum, tamak seboleh minta ada seorang pun yang mati kafir. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang beriman Nabi sangat rauf, lemah lembut, belas kesian dan sangat penyayang rahim. Masya Allah. Dan ini sifat nama Allah Raufun Rahimun Azizun yang Allah kongsikan sifat-sifat tersebut pada Rasulullah SAW. Malah rahmat Allah Ta'ala yang dalam sebuah hadis, rahmat Allah ni ada 100, Allah menentukan satu aja untuk kegunaan dalam kehidupan dunia kita, dan satu tu, semua keseluruhan satu tu ada pada Nabi. Dan pecahan daripada satu tu, kalau kita jadi 100 pula, 1% daripada 100 yang ada pada Nabi tu je dikongsi oleh sayang kita, sama-sama kita, sama dan sebagainya. Maksud penyayang Nabi tu sangat tebal, penyayang Allah 100 kali ganda lagi. Jadi di kalangan manusia yang paling penyayang adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau faqul hasbiyallah, kemudian jika mereka berpaling, kamu sampaikan, kalau mereka berpaling tak nak juga, hasbiyallah, ucaplah, hanya cukup bagi aku Allah lah, tiada Tuhan kecuali Dia sebagai penjagaku, alaihi tawakkaltu, kepada Dialah aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dialah Tuhan arasy yang maha agung. Ayat ni elok dijadikan, memanglah tuan-tuan mungkin dah jadi amalan, dan elok jadi amalan, ulang 7 kali pagi, 7 kali petang. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, cukuplah bagi aku Allah sebagai pemelihara, penjaga, petunjuk, hidayah. Allah cukup dah, tak perlu benda lain pada Allah Ta'ala. Supaya tanam keyakinan kita pada Allah, dan juga supaya kita hanya tujuan kita, matlamat kita hanya kepada Allah. Kita buat kerana Allah, kita nak minta daripada Allah, semua dengan Allah Ta'ala. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu, kepada Dialah kita berserah, aku berserah, tawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dialah Tuhan bagi arasy yang maha agung. Jadi siapa yang baca ini 7 kali paginya dan petangnya, insya-Allah mudah-mudahan dia terselamat daripada bencana bahaya pada hari tersebut. Itulah sebaringkas apa yang kita dapat petik pengajaran daripada surah akhir surah Taubah ini. Mudah-mudahan akan beri manfaat untuk kita, insya-Allah. Ini disebut dalam riwayat Abu Darda mengatakan bahawa mana-mana hamba yang mengucap hasbiyallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali dengan yakin sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala, illa kafahu Allahu ma hammahu, Allah akan tunaikan apa yang dia fikir. Maksudnya dia takut, Allah selamatkan dia. Dia bimbang, Allah selamatkan dia. Allah cukupkan daripada apa yang menakutkan dia. Dia takut ni, Allah selamatkan yang risau. InsyaAllah, kalau kita khususnya kata para ulama, dalam keadaan situasi kita takut sesuatu, walaupun kita dah baca pagi, dah baca petang, malam tu kita takut dengan satu benda, ulanglah sebanyak-banyaknya hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan banyak lagi riwayat yang lain, illa kafahu Allahu ma ahammahu, Allah cukupkan, Allah pelihara dia apa yang dia risau, apa yang dia bimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa khtim bi anta radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.